Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diafil bin Abdul Rahman. Saya akan membentangkan pembentukan negara Malaysia bersama kawan-kawan saya, Muhammad Hanif Abdul Razak dan Muhammad Rafizi Shah. Saya serahkan kepada Muhammad Hanif. Okey, pengenalan. Penubuhan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963 merupakan satu peristiwa sejarah yang penting kerana ia banyak mengubah landscape politik negara serta rantau Asia Tenggara. Pada 31 Ogos 1957, Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Selepas merdeka, Tunku Abdul Rahman telah mengemukakan cadangan kepada kerajaan British supaya Brunei, Sabah dan Sarawak digabungkan menjadi Persekutuan Tanah Melayu menjadi Malaysia. Namun kerajaan British menolak cadangan tersebut kerana Singapura diketepikan. Buat pertama kalinya, Sir Malcolm Macdonald, Pesuruhjaya Jeneral English di Asia yang ditugaskan untuk menyelaraskan dasar Inggeris ke atas semenanjung Tanah Melayu, Singapura, Brunei, Sabah dan Sarawak menyarankan supaya wilayah-wilayah itu diperketatkan hubungannya dari segi politik. Sejak tahun 1947, Singapura memperjuangkan gabungannya dengan Persekutuan Tanah Melayu. Misalnya, Parti Tindakan Rakyat dan David Marshall iaitu Ketua Menteri pertama juga menyarankan konsep persekutuan. Di Semenanjung Tanah Melayu, Tan Sri Muhammad Ghazali Shafi'i pada tahun 1954 dan Datuk Tan Cheng Lock pada tahun 1955 juga menyarankan konsep yang sama. Konsep tersebut semakin hebat apabila Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Semenanjung Tanah Melayu pada tahun 1955 mengumumkan hasratnya untuk mendapatkan kemerdekaan bagi Singapura melalui Semenanjung Tanah Melayu. Pada tahun 1956, Tunku Abdul Rahman mengumumkan pembentukan Tanah Melayu Raya yang merupakan gabungan Semenanjung Tanah Melayu, Singapura, Brunei, Sabah dan Sarawak. Idea pembentukan Malaysia tercetus pada 27 Mei 1961 melalui ucapan yang dibuat oleh Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, Tunku Abdul Rahman. Ucapan tersebut berlangsung di Hotel ADP, Singapura semasa majlis makan tengah hari di hadapan peserta wartawan luar negeri di Asia Tenggara. Tunku melahirkan idea yang untuk mewujudkan satu bentuk penyatuan ekonomi dan politik yang melibatkan Persekutuan Tanah Melayu dan wilayah jajahan British iaitu Singapura, Brunei, Sabah dan Sarawak. Idea ini dilahirkan atas kesedaran bahawa Tanah Melayu dan wilayah-wilayah terbabit sukar untuk berdiri sendiri serta berasingan, terutama dalam menghadapi sebarang persaingan di peringkat antarabangsa. Cadangan ini membawa maksud perlunya kerjasama antara penduduk wilayah-wilayah terbabit untuk mengadakan kerjasama dan kerajaan British dalam menjayakan pembentukan gagasan politik baru di Asia Tenggara. Sementara itu, Lee Kuan Yew, Ketua Menteri Singapura pada masa itu juga menyarankan pencantuman Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu. Beliau sedar bahawa gabungan dengan Persekutuan Tanah Melayu akan membolehkan Singapura mendapatkan kemerdekaan yang awal dan dapat mengikat pengaruh komunis. Cadangan itu ditolak oleh Tunku Abdul Rahman kerana bimbang akan keseimbangan kaum, yang mana majoriti penduduk Singapura adalah kaum Cina. Masalah kajian sesuai dengan tajuk tesis gabungan beberapa wilayah sehingga terbentuknya negara Malaysia merupakan salah satu perjuangan serta tolak ansur politik yang telah dibuat oleh pemimpin bagi merealisasikan satu maklumat penubuhan negara baru. Terdapat 5 permasalahan utama yang akan dijawab melalui kajian ini. Permasalahan pertama ialah Singapura memasuki Malaysia melihat perkembangan politik Singapura iaitu golongan kiri yang bertambah kuat pengaruh dari Parti Tindakan Rakyat yang dikuasai oleh Lee Kuan Yew semakin merosak kedudukannya. Maka kerajaan Tanah Melayu merasa khawatir kalau keadaan yang semakin dibiarkan, maka golongan kiri termasuk komunis mungkin dapat berkuasa di Singapura. Permasalahan kedua ialah Sabah dan Sarawak tidak menyertai Malaysia pada awalnya. Pemimpin di kedua-dua negeri ini menganggap gagasan Malaysia merupakan satu helah untuk meluaskan kuasa Tanah Melayu dan menggantikan penjajahan British. Mereka takut kedudukan politik mereka terjejas.
Mereka juga bimbang kepribadian negeri masing-masing akan hilang. Golongan peniaga Cina pula bimbang ekonomi akan dirampas oleh Tanah Melayu dan Singapura. Selain itu, mereka juga berpendapat Sabah dan Sarawak perlu diberi kemerdekaan dahulu sebelum menyertai Malaysia. Kaum Bumi Putera bukan Islam turut menentang gagasan Malaysia. Bantahan mereka disuarakan melalui Parti Kebangsaan Sarawak, Tubuhan Kebangsaan Ekonomi Kadazan Bersatu dan sebagainya. Permasalahan ketiga ialah tantangan daripada Brunei, Parti Rakyat Brunei. Azhari menentang gagasan Malaysia. Azhari menentang gagasan ini kerana Brunei akan menjadi jajahan Malaysia. Beliau mahukan Brunei merdeka dahulu sebelum menyertai Malaysia. Beliau juga merancang menggabungkan Brunei, Sabah dan Sarawak menjadi Persekutuan Brunei Utara di bawah pimpinan Sultan Brunei. Parti Rakyat Brunei dan golongan lain juga khawatir kalau penyertaan Brunei dalam Malaysia akan menyebabkan Brunei kehilangan sebahagian besar kekayaannya. Permasalahan keempat ialah tentang daripada Filipina. Apabila Jabatan Kosong Perundingan Perpaduan Malaysia dan Suruhanjaya Kolbot menunjukkan sokongan kepada penubuhan Malaysia, Filipina telah menuntut hak ke atas Sabah bagi waris Sultan Sulu pada tahun 22 Jun 1962. Kerajaan British tidak melayan tuntutan tersebut dan enggan mengakui kedaulatan Filipina ke atas Sabah. Kerajaan Filipina juga mengemukakan tuntutan yang sama pada Tanah Melayu tetapi ditolak. Masalah terakhir iaitu masalah kelima ialah menentang Indonesia. Pada mulanya, Indonesia mengalu-alukan pembentukan Malaysia. Namun Parti Komunis Indonesia di bawah Aidit menyifatkan ia merupakan satu penjajahan baru yang mengancam Indonesia pada 20 Januari 1963. Dr. Subardio mengumumkan dasar konfrontasi terhadap gagasan Malaysia. Konfrontasi adalah satu dasar tentangan yang dibuat oleh Indonesia terhadap rancangan Malaysia baik dari segi ekonomi ataupun kemasyarakatan. Pada peringkat awalnya, Indonesia menyatakan ia tidak akan melancarkan konfrontasi tentera. Tentangan daripada Indonesia ini akhirnya meluas hinggalah timbul pertentangan tentera di antara Indonesia dan Tanah Melayu. Kemudiannya terhadap Malaysia. Pada masa itu, British turut serta dalam mempertahankan Tanah Melayu dan wilayah Borneo dan Singapura. Kemudian Indonesia bersetuju meminta Suruhanjaya PBB bagi meninjau semua pandangan penduduk Sabah dan Sarawak mengenai Malaysia. Laporan PBB menunjukkan rakyat Sabah dan Sarawak menyokong Malaysia tetapi Indonesia enggan mengakui. Okey, saya serahkan kepada Rafizi Shah untuk teruskan. Terima kasih saudara Muhammad Hanif. Jadi saya akan menerangkan tentang objektif kajian kita bagi tajuk ni adalah yang pertama, menjelaskan manfaat penumbuhan Malaysia. Kedua, menganalisis reaksi negara-negara jiran seperti yang menentang dan menarik diri dalam pembentukan Malaysia. Objektif yang ketiga pula, meneliti langkah-langkah pembentukan Malaysia. Dan yang terakhir, memahami proses-proses pembentukan Malaysia. Metodologi kajian yang kami lakukan, yang pertama adalah kepustakaan menjadi pendekatan utama kami. Yang kedua, penelitian dan pentafsiran terhadap sumber yang diperoleh daripada arsip negara. Yang ketiga, sumber primer yang digunakan adalah rujukan terpenting dalam pengkajian ini. Sumber primer yang digunakan adalah fail Jabatan Sejarah Negara dan fail-fail dan keratan akhbar. Dan metodologi yang keempat adalah sumber sekunder seperti buku, jurnal, tesis, kertas kerja, artikel dan sebagainya. Skop kajian kami adalah mengenai idea untuk mewujudkan satu bentuk penyatuan ekonomi
dan politik yang melibatkan pentadbiran tanah Melayu dengan wilayah jajahan British. Yang kedua, kajian mengenai penggabungan wilayah tertentu di British. Dan yang ketiga, lokasi kejadian ini di PTM dan wilayah jajahan British iaitu Singapura, Borneo Utara, Sarawak dan Brunei. Itu saja. Yang seterusnya saya serahkan kepada Adi Wafi. Terima kasih kepada saudara Rafizi Shah. Seterusnya saya akan meminta tentang kajian litera. Perubahan Malaysia pada 16 September 1963 merangkumi Tanah Melayu, Sabah, Sarawak. Kisah peristiwa penubuhan Malaysia ini memberi 1000 faedah kepada pembangunan agama, bangsa dan negara pada hari ini. Malaysia hari ini bebas daripada pengaruh anasir luar. Ini manfaat paling berharga dinikmati generasi baru Malaysia kerana dapat hidup aman dan damai. Berbeza dengan kehidupan nenek moyang yang sentiasa hidup ketakutan, kerisauan, kebuluran dan menjadi mangsa kekejaman komunis. Selain itu juga, penubuhan Malaysia banyak memberi manfaat kepada penduduk Sabah dan Sarawak. Nikmat paling berharga bermulanya pembebasan daripada jajahan British. Tanah Melayu secara tidak langsung membantu kemerdekaan Sabah dan Sarawak. Penubuhan Malaysia sebenarnya melakar sejarah apabila sebuah negara kecil membantu negara besar memperoleh kemerdekaan dan kebebasan cengkraman British. Malaysia antara negara yang sangat kaya dengan keunikan budaya, adat, pesam, kepercayaan dan gaya hidup. Selain itu juga, Malaysia dijadikan sebagai contoh oleh negara maju kerana berjaya meneruskan perpaduan kaum dan masyarakatnya. Untuk kajian kepentingan pula, kajian mendapati bahawa terdapat beberapa jawatan kuasa dari Suruhanjaya yang ditubuhkan oleh British dan Tanah Melayu bagi memastikan kesepakatan dan rundingan bagi menubuhkan Malaysia tercapai. Faktor-faktor penubuhan dan reaksi negara jiran juga telah menjadi penyebab beberapa cabaran kepada jawatan kuasa terlibat. Selain itu, terdapat beberapa watak penting yang mungkin tidak diketahui oleh rakyat Malaysia yang terlibat dalam menjayakan perkara-perkara ini. Sekian itu sahaja daripada kami.